Contoh yang mudah kita selalu sebut, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arasy. Dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jariyah yang menanyakan kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian dia mengatakan, "Allah fis sama." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di langit. Di langit yang bagaimana? Di langit pada kesesuaian dan ketinggian Allah Azza wa Jal. Apa yang berlaku dalam kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang merujuk kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan, Nabi tak di Isra' Mi'rajkan daripada timur ke barat. Nabi tak di Isra' Mi'rajkan daripada utara menuju ke selatan. Tetapi Nabi SAW diisra'kan, dimi'rajkan ke langit. Pertemuan itu tidak disusun untuk turun ke dalam perut bumi yang paling dalam, tapi pertemuan itu berlaku di langit, di atas 7 petala langit Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita pahatkan dalam kisah Isra' dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada kelompok hari ini cuba untuk menafikan bahawa Isra' Mi'raj itu ke langit, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit. Ini sesuatu yang sewil, sesuatu yang otak dah apa? Otak dah jam, crank, sebab terlalu meletakkan timbangan akal, terlalu meletakkan di atas timbangan akal untuk memahami apa yang datang daripada Allah Azza wa Jal. Di penghujung ceramah Isra' dan Mi'raj mereka diletakkan satu seruan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wujud bila makan. Allah Subhanahu wa taala wujud tanpa tempat. Depa kira makan dia. Sekarang orang yang meletakkan istilah wujud bila makan, yang mempelopori ajaran-ajaran yang sebegini, sekarang sedang tunjuk taring, meletakkan satu hari, meletakkan satu program, convocation dan sebagainya, convention, untuk memastikan rang undang-undang mufti wilayah itu terpahat di dalamnya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ini sesuatu yang perlu untuk kita sampaikan, walaupun sebahagian daripada mereka mengatakan ini suara-suara kecil yang datang daripada nun jauh di utara Malaysia sepadan dengan Siam. Namun kita di dalam sebuah negara yang berperlembagaan, dan raja kita Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis juga ada giliran dia. Untuk suatu hari nanti dia juga akan berada dan menjawat jawatan sebagai Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan menjadi sebuah prinsip sebuah negara demokrasi raja berperlembagaan yang akan disusun 5 tahun sekali, ditukar setiap raja di dalam 14 buah negeri di Malaysia. Sekarang di giliran Sultan Ibrahim, lepas ni dia akan mai pula giliran Sultan Perak, lepas tu dia akan kembali kepada Sultan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, kemudian dia akan mai pula Sultan Selangor. Kurang daripada 20 tahun yang akan datang, panjang umur boleh tengok balik, Raja Perlis akan bersemayam pula di Istana Negara sebagai yang di Pertuan Agong. Kalau hari ini kita cuba untuk memahatkan sesuatu perkara yang juga boleh dipahatkan semula selepas 20 tahun yang akan datang, silakan. Kita tidak ada masalah padanya, dan kita tidak ada terkait, kerana kita berada dalam sebuah negeri yang ada raja tersendiri. Apa yang akan terpahat di dalam rang undang-undang mufti wilayah hanya akan bermain di 3 wilayah persekutuan sahaja. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Negeri-negeri yang lain tak terikat dengannya. Tapi ingat, kita memberikan pesanan 20 tahun yang akan datang, sampai giliran Tuanku Raja Perlis, kemungkinan apa yang berlaku? Tuanku Raja Perlis nak mufti Perlis yang naik untuk menjadi mufti di wilayah persekutuan, dan mungkin boleh dititahkan oleh Tuanku untuk mengubah kembali apa yang telah pun terpahat, yang akan cuba dipahat dalam tempoh sidang parlimen dalam 35 hari yang akan mendatang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian,
dan suatu perkara yang nak dilakukan perlu dipastikan dengan sebaik mungkin dan diletakkan manhaj yang umum, manhaj yang dah pun disepakati oleh para ulama, iaitu yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, yang insya-Allah menapak di atas jalan baginda Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik, full stop, noktah. Jangan dirungkaikan di hujungnya. Daripada mazhab manakah untuk difahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, berjalan di atas setiap perbahasan yang disebutkan oleh ahli-ahli ilmu dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sama ada tafwid, menyerahkan maksudnya kepada Allah, ataupun takwil pada takwilan yang tidak melampau. Tetapi pada takwilan-takwilan yang melampau kita juga tidak akan mempersetujuinya, kerana kita telah meletakkan dalam garis panduan dalam fatwa Perlis sendiri bahawa kita menerima Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sekarang mereka cuba untuk mengeluarkan orang-orang daripada kalangan Salafi, daripada kalangan Hanabilah untuk berada dalam keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ada yang cuba untuk mengeluarkan Melayu Jawa daripada Melayu, ada yang cuba untuk mengeluarkan Melayu Sunda daripada Melayu. Ini sudah tentu akan menimbulkan, mengeluarkan Melayu Bugis daripada Melayu, Melayu Banjar daripada Melayu. Ini sesuatu yang tidak dapat diterima, kerana rumpun Melayu itu terlalu besar, dan ada di dalam rumpun Melayu itu Melayu asli, Melayu Jawa, Melayu Bugis, Melayu Mandaleng, Melayu Sumatera, Melayu Banjar, Banjar pecah berapa puak, Jawa pecah berapa puak, Bugis pecah berapa puak, Melayu Sunda dan sebagainya. Itu semua rumpun Melayu. Patani pun termasuk dalam rumpun Melayu. Kita tak pernah mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada keluarga besar Ahlus Sunnah. Tapi apa yang cuba untuk dimainkan dalam tempoh 35 hari sidang parlimen ini adalah sesuatu yang cuba untuk mengeluarkan sebahagian daripada pemahaman salaf, pemahaman Hanabilah daripada keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, namun semua itu tidak terlalu membimbangkan kita, kerana apa yang pernah digaris pandukan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam Bahrul Mazi pada jilid yang ke-17 pada membicarakan masalah yang ke-68, iaitu masalah berjalan di atas jalan yang betul. Tuan-tuan dengar apa yang dikatakan oleh seorang Melayu yang mendapat suatu anugerah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di kalangan Melayu yang boleh meletakkan satu kamus bagi orang-orang Melayu yang nak belajar Arab untuk mempelajari, dan ada padanya satu kamus yang dinamakan dengan Kamus Al-Marbawi, dan dia ada satu kitab syarah hadis bagi Jami' Al-Tirmizi yang dinamakan dengan Bahrul Mazi. Kurang ada orang Melayu seperti dia yang menjadi sebahagian daripada sejarah yang terpahat di atas bumi Melayu. Kalau orang-orang India ada kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahihul Bukhari, orang Melayu ada satu kitab Bahrul Mazi, syarah kepada hadis-hadis di dalam Sunan bagi Al-Imam At-Tirmizi. Kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullah, sesungguhnya orang yang berjalan betul menurut sebagaimana yang disuruh Allah dan Rasulnya, itu sedikit adanya Tuhan yang lebih tahu bilangan yang sedikit itu. Kalau mereka mengatakan ini tentangan yang datang daripada kelompok minoriti, kelompok yang sedikit, ketahuilah, kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang yang berjalan betul di atas manhaj sunnah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan apa yang dibicarakan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kelompok manusia yang sangat sedikit, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bilangan yang sedikit itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita daripada kalangan kelompok yang sedikit. Maka lebih sayogianya dan lebih utamanya, jika seseorang tidak melepaskan daripada jalan yang betul, tolong hati-hati dan berwaspada, kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi.
janganlah tergelincir, tolong berjalan di atas jalan yang betul, yakni jalan yang disuruh oleh Allah Azza wa Jal. Kerana sesungguhnya jalan yang sedemikian itu ialah jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan juga jalan keselamatan daripada azab Allah pada hari akhirat. Bahkan azab dunia pun boleh jadi terlepas daripadanya. Dan orang yang menurut jalan yang betul itu pula ada yang kuat tamak dan loba mencapai apa yang jadi lebih bahagia dan kemenangan di negeri akhirat. Orang yang berjalan di atas manhaj yang betul, dia tak kira menang di dunia, tapi yang penting bagi dirinya ialah tamak dan juga loba untuk terus mendapat di atas jalan yang betul, hatta dia digelarkan sebagai Wahhabi sekalipun, hatta dia digelarkan sebagai orang yang tak bertamadun, orang asing yang terpinggir. Negeri dia saja yang bercakap macam tu, negeri lain semua sokong 13 lawan 1. Biarpun apa yang dibicarakan, kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, mereka tetap berada di atas jalan mereka, kerana mereka adalah daripada kelompok yang sedikit yang hanya Allah mengetahui bilangannya, dan mereka hanya mengajak manusia untuk berada di atas landasan yang betul untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga kemenangan di hari akhirat. Maka itulah orang-orang yang terpuji dan lebih baik daripada segala orang-orang ramai yang lainnya. Dan berbilang ia orang-orang yang baik, terbilang ia daripada kalangan orang yang baik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dengan katanya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in sirratan wa likulli sirratin fatratun fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuhu wa in usira ilaihi bil asabi'i fala ta'udduh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu kekuatan dan loba serta tamak, dan tiap-tiap lobaan dan tamak itu kepenatan. Kena tahu, kena faham, siapa yang sedang bertungkus lumus untuk memasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dalam rang undang-undang, ia bukan sesuatu yang seronok, ia bukan sesuatu yang boleh duduk senyum minum kopi. Menteri Agama pun lah tak berapa nak tidur dengan cabaran yang dibuat oleh Datuk Mufti Perlis. Kalau nak kita diskusikan, kalau nak dinamakan dengan sebuah kerajaan yang madani, kerajaan yang terbuka, tolong buka satu pentas umum yang akan diikuti oleh seluruh masyarakat di Malaysia, demi meletakkan satu bentuk kefahaman apa yang akan digaris pandukan di dalam rang undang-undang mufti wilayah. Kalau dia seorang menteri yang benar-benar menjaga agama, dia perlu menjaga sensitiviti pada setiap pengganut agama di dalam agama Islam. Seperti saya sebutkan pada kuliah saya minggu lepas, pejabat agama kerja dia ialah menjaga kestabilan, kemurnian dan kesucian umat Islam, kesucian agama Islam. Pejabat agama tidak boleh menjadi tunggangan daripada sebahagian pengganut tertentu untuk memastikan aliran-aliran tertentu diangkat dan sebagainya. Begitu juga dengan seorang menteri agama, kerja dia untuk memastikan agama itu dinilai, difahami, dilandasi, dijalani dengan sebaik mungkin menurut neraca Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana titah Tuanku Raja Perlis, janganlah diperkecilkan keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat bahawa sesungguhnya loba dan tamak itu suatu kepenatan. Nama saja tamak, nama saja loba itu satu kepenatan. Maka jika ada orang yang mempunyai kelobaan dan ketamakan untuk berada di atas manhaj yang betul, di atas jalan yang betul, yang menghantarkannya untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berpenatnya ia, berlobanya ia pada jalan yang disuruh oleh syarak. Kalau dia berpenat lelah untuk faham apa itu agama, jika dia berpenat lelah untuk menyampaikan sesuatu yang sahih daripada baginda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dia cuba untuk mempertahankan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kepenatan itu semua akan terjawab. Kepenatan itu semua akan berbaloi, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah berpenat pada suatu perkara yang disuruh oleh syarak padanya. Tapi kalau kita berpenat di atas sesuatu yang merepek, contoh yang viral 3-4 hari kemarin, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada selai jubah. Jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mahalnya bernilai dengan harga 35 ekor unta. Sambil tersedan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia tak miskin. Jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam mahal. Harga jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam harganya 35 ekor unta. Seekor unta harga dia RM5,000 lebih kurang. Tu kira murah dah. Darab tengok 35 ekor dengan RM5,000. Harga 35 ekor unta ialah RM175,000. Jadi jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam harga dia RM175,000. Dengar tuan-tuan, dengar saya baca ni pun tuan-tuan tersenyum ke belakang. Tersenyum kerana kemerepekkan. Sebab tu orang suruh mengaji hadis. Dalam ilmu hadis ada yang dinamakan dengan istilah mujazafat. Suatu hadis tu tak perlu untuk kita nilai pada sanadnya, rijal mana yang meriwayatkannya, cukup dengar pada matannya. Ada satu jurusan ilmu namanya naqdul mutun, kritik matan hadis, baru dengar matan, tak perlu cek sanad, insya-Allah confirm palsu. Namun jubah tersebut dah dihadiahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berhajat pada jubah tersebut. Ini semua cerita yang merepek, tuan-tuan. Berpenat dalam menyampaikan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Keluar sepatah di atas lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi menipu di atas sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di dalam lubang, dalam kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah, sebagaimana sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpenat dan berloba kepada jalan yang disuruh Allah, maka harapkanlah sekalian kamu padanya baik dan juga bahagia. Dan jika diisyaratkan dia dengan jari dengan sebab berpaling dan tiada berjalan di atas jalan yang lurus, maka tak usahlah bilang oleh sekalian kamu akan dia orang yang kelepasan daripada dunia jua dan tiada baik ia dan bahagia di akhirat. Kalau orang tunjuk, orang nak lawat, orang cuba untuk mempertikaikan di atas sesuatu manhaj yang sahih, yang cuba untuk kita sampaikan dengan sebaik mungkin, usah pedulikan mereka, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlepas dirilah daripada mereka di dunia, kerana tidak ada baik dan bahagianya orang seperti itu pada hari akhirat Allah Azza wa Jalla. Ini sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad hadis hasan sahih bagi Imam At-Tirmizi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,